Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan masuk ke tajuk yang ketiga dalam bab adab. Adab yang seterusnya kita akan pelajari adalah adab berpidato. Yang ni kamu selalu buat dah kan? Setiap hari Rabu dengan hari Jumaat malam kamu akan pidato bahasa Arab dan juga pidato bahasa Inggeris. Sebenarnya berpidato ni adalah salah satu sunnah dalam sunnah dalam salah satu sunnah dalam menuntut ilmu dan menyampaikan ilmu. Jadi kaedah untuk kita menyampaikan ilmu macam mana dengan cara kita belajar untuk berpidato. Jadi kita kena faham dulu apa maksud pidato. Tak sama ke dengan ceramah? Dia sedikit berbeza. Pidato dengan ceramah dia ada perbezaan. Ataupun dengan forum ada perbezaan. Jadi pidato, kalau kita tengok konsep pidato kat sini, konsep pidato ialah ucapan. Kini pidato, ucapan yang membicarakan sesuatu perkara yang disampaikan kepada khalayak ramai. Itu penting ya. Kita kena tahu kenapa pidato ni dia dikategorikan sebagai satu sunnah, sebab dia adalah cara untuk kita sampaikan satu-satu perkara dalam mass. Mass ni maksudnya dalam keadaan ataupun dalam keadaan audiens ni apa? Pendengar yang ramai. Dia bukan kita cakap seorang-seorang. Kalau seorang-seorang itu lain pula. Yang tu kita panggil nasihat, kita panggil tazkirah. Tapi kalau pidato dia mesti khalayak ramai. Okey. Kita tengok pidato merupakan cara yang mudah untuk menyampaikan maklumat dan juga pandangan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggunakan pidato, nampak? Ini yang saya kata tadi, sunnah. Sebab apa sunnah? Apa yang Nabi buat dalam menyampaikan dakwah. Jadi Rasulullah menggunakan pidato untuk tujuan mengajar, memberi nasihat dan berdakwah. Okay, ada 3 benda yang Nabi buat melalui pidato yang kita sebutkan tadi. Malah Nabi Musa alaihi salam pernah berdoa kepada Allah supaya diberikan kebolehan dan kemudahan dalam menyampaikan pidato dan dakwah beliau. Okay, ada dalam ayat Quran. Perkara ini dinyatakan dalam Quran. Qala a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jadi sebenarnya tanpa kamu sedari apa yang telah kamu lakukan sepanjang kamu di Smart IQ adalah sunnah-sunnah belaka. Termasuklah sunnah dalam melatih pidato. Sebab pidato ni dia bukan satu benda yang sekali je kamu buat kamu terus pandai, tak. Kamu takkan boleh macam tu. Dia kena buat. Jadi pidato kena laksanakan. Jadi itu adalah konsep pidato yang kita perlu fahami. Seterusnya, yang ni kita tengok dalil tadilah. Maksudnya Nabi Musa berdoa dengan berkata, "Hai Tuhanku, lapangkanlah dadaku dan mudahkanlah bagiku tugasku, lepaskanlah simpulan daripada lidahku supaya mereka faham akan kata-kataku." Jadi, ayat ni sebenarnya, doa ni adalah doa yang paling tepat untuk kamu sebutkan setiap kali sebelum memulakan pidato. Dan ingat, dalam berpidato tu ada adab. Jadi kat sini kita tengok Allah memperingatkan kaum muslimin supaya beradab ketika berpidato. Lebih-lebih lagi ketika berdakwah. Kita terus pergi dalam konsep pidato dengan tujuan dakwah. Bagi Ustazah, apa-apa je pidato walaupun sekadar pertandingan, tapi sebenarnya itu pun adalah dakwah. Bergantung kepada niat kita lah. Kalau kita bertujuan penyampaian kita tu untuk dakwah, itulah yang akan lebih terkesan kepada hati pendengar. Jadi Allah berikan satu firman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ni nasihat Allah, peringatan Allah kepada kita semua dalam menyampaikan pidato. Allah kata, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Nampak? Ustazah gariskan terus poin-poin penting dia. Bil hikmah. Kemudian wal mau'izatil hasanah. Kemudian wajadilhum billati hiya ahsan. Jadi pidato ni merangkumi 3 aspek. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Jadi ada 3 aspek. Aspek pertama hikmah, aspek kedua adalah mau'izah hasanah, dan aspek ketiga adalah wajadilhum billati hiya ahsan. Okey. Kita terus pergi kepada maksud dia. Serulah ke jalan Tuhanmu wahai Muhammad dengan hikmah kebijaksanaan. Hikmah kebijaksanaan yang pertama. Dengan hikmah kebijaksanaan. Bil hikmah. Dia bukan hikmah yang tak, mana ada hikmah yang tak bijaksana. Hikmah tu merujuk kepada kebijaksanaan.
Kemudian wal mau'izah hasanah, nasihat dan pengajaran yang baik. Pasal tak dalam ayat Quran tadi, hikmah dia tak guna pun al-hikmah al-fatanah ke tak? Dia tak guna sebab hikmah tu sendiri mengandung kebijaksanaan. Tak perlu tak sifat kepada hikmah. Jadi nasihat, ada banyak nasihat. Kadang-kadang nasihat tu dia terpesong sikit, kadang-kadang nasihat tu adalah baik. Jadi yang disebutkan dalam Quran adalah nasihat pengajaran yang baik dan berbahaslah. Berbahaslah dengan mereka yang engkau serukan itu dengan cara yang lebih baik. Okay, jadi ada 3 yang tadi kita sebutkan. Okay, seterusnya kita pergi kepada jenis-jenis pidato. Okay, sebelum Ustazah pergi kepada jenis-jenis pidato ni, macam Ustazah kata tadi, ceramah dan sebagainya tu boleh jadi termasuk dalam kategori pidato, tapi kita kena faham, pidato adalah konsep yang lebih luas berbanding ceramah. Kalau ceramah ni, konsep dia kecil. Kiranya pidato lebih umum, ceramah, tazkirah dan sebagainya itu lebih khusus. Okay, boleh ha? Okay. Kita tengok kepada jenis-jenis ceramah. Jenis-jenis ceramah ada 5. Okay, ada 5 jenis-jenis ceramah. Okay, kita pergi satu-satu. Ni kamu perlu bezakan juga jenis-jenis ceramah ni. Supaya kamu faham apa yang dimaksudkan dengan jenis-jenis ceramah pula. Jenis-jenis pidato. Jenis-jenis pidato. Yang pertama kita tengok. Yang pertama, jenis pidato yang pertama adalah ceramah ataupun syarahan. Ceramah ataupun syarahan, dia digunakan untuk memperkatakan isu-isu tertentu. Kemudian dia menggunakan nas. Nas ni maksudnya ayat Quran sebagai hujah dan menafsirkan nas yang sesuai dengan tajuk. Jadi dia cari nas ataupun dalil yang sesuai dengan tajuk, dia apa panggil? Dia sesuaikan, dia cari. Jadi apa yang kamu buat pada setiap kali malam Rabu dan juga malam Jumaat tu, dia termasuk dalam syarahan. Pidato dalam konteks syarahan. Ada pidato dalam konteks lain. Kemudian pemidato akan membuat teguran, nasihat dan cadangan. Jadi isi dalam dalam ceramah ataupun syarahan mesti berbentuk teguran, nasihat ataupun cadangan. Okey, seterusnya jenis yang kedua. Jenis pidato yang kedua adalah khutbah. Okay, khutbah, ciri-ciri khutbah ni macam mana? Khutbah disampaikan sempena ibadah tertentu. Sempena ibadah tertentu. Okay, ini penting tentang khutbah. Jadi setiap kali kalau kamu diminta untuk menyampaikan al-khitabah, maksudnya kamu kena sampaikan satu ceramah tapi mesti berkaitan dengan ibadah tertentu. Contohnya khutbah Hari Raya Aidilfitri. Khutbah Jumaat, khutbah gerhana. Tu antaranya lah. Dia ada sempena sesuatu. Okey, kemudian seterusnya khutbah juga dia mempunyai rukun-rukun dan syarat-syarat tertentu. Okey. Kita pergi kepada jenis yang ketiga. Jenis yang ketiga adalah debat. Okey. Debat, apa ciri-ciri debat? Debat dia mesti melibatkan dua pihak. Kalau kita cakap seorang-seorang, kita kecam orang cakap seorang-seorang, tu bukan debat. Debat dia mesti ada orang yang kita bercakap. Okey. Ataupun boleh jadi juga lebih daripada 2 dan mesti orang tu berpandangan yang berbeza. Kalau orang tu dia pandangan sama dengan kita, yang tu bukan debat nama dia, yang tu nama dia perbincangan. Tapi kalau kita confirm dah orang yang kita akan bercakap tu, dia mempunyai pandangan yang berbeza, barulah terjadinya debat. Kemudian yang kedua, setiap pihak diberikan peluang untuk mengemukakan, mematahkan dan menyokong hujah. Diberi peluang. Okay, baru jadi debat. Kalau kita cakap seorang-seorang pertahankan diri, yang tu bukan debat. Yang tu nama dia syok sendiri. Okey. Kemudian selalunya debat ni bila ada keperluan saja. Kalau tak ada keperluan, kita gunalah kaedah-kaedah yang lebih hikmah, iaitu nasihat. Seterusnya yang keempat, kuliah agama. Kuliah agama ni macam nak sama macam ceramah. Tapi yang ni dia spesifik sikit lah. Dia kata kuliah agama merujuk pengajian agama di surau, masjid atau mana-mana tempat pengajian.
Pengajian dia berdasarkan kitab atau tajuk-tajuk tertentu. Okey. Kalau pasan tadi syarahan ataupun ceramah dia menjurus kepada isu. Tapi kalau kuliah agama ni dia menjurus kepada kitab ataupun tajuk. Habiskan kitab. Kita kata dekat masjid ni kita nak habiskan Bulughul Maram. Jadi kita habiskanlah kitab tu. Itu nama dia kuliah agama. Okay, seterusnya forum. Okay, forum dia berbeza dengan debat kalau kamu tengok. Forum ni yang pertama melibatkan 2 atau lebih ahli panel dan seorang pengerusi. Ahli panel diberi peluang untuk mengemukakan hujah. Dia macam debat sikit. Tapi apa yang beza dekat debat? Yang kedua, para penonton atau pendengar diberi peluang untuk menyoal ahli panel. So, apa beza forum dengan debat? Kalau kamu tengok kat sini, beza forum dengan debat adalah debat dia orang yang kita bercakap, panel kedua tu mestilah orang yang berbeza pandangan dengan kita. Tapi kalau forum tak semestinya. Selalunya sama pandangan lah untuk membincangkan satu isu. Okey. Seterusnya, adab-adab berpidato. Adab pemidato berpidato sangat penting dan perlu dihayati oleh pemidato supaya menarik dan beri kesan kepada pendengar. Ramai orang boleh cakap tapi tak ramai orang boleh berpidato dengan adab yang betul. Jadi orang yang berpidato dengan adab yang betul, insya-Allah dia akan boleh menarik perhatian dan dia akan boleh memberi kesan melalui pidato yang disampaikan. Okey, kita tengok yang pertama. Yang pertama, adab seorang pemidato ialah dia mendahului dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi. Ucapan salam lah. Kemudian yang kedua, dia mesti pujian kepada Allah. Salam, pujian kepada Allah. Kita bagi contoh. Dan disusuli dengan selawat kepada Nabi SAW. Ini basic. Dan Rasulullah SAW, kalau kita ingat khutbah hajah kan, dalam khutbah hajah ada elemen-elemen ni. Rasulullah akan sebut innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillah sampai habis. Jadi dia bermula dengan memuji Allah. Sebab dalam surah Fatihah sendiri pun kita mula dengan alhamdulillahirabbil alamin. Jadi dalam berpidato pun perkara yang sama. Okey. Dia bagi contohlah alhamdulillahirabbil alamin apa semua. Kemudian kita pergi kepada nombor yang nombor 3. Dalam berpidato, ada seorang pemidato. Ni kamu kena faham. Sebab tu Ustazah kadang-kadang kalau kamu perasan, guru-guru pun dalam menyampaikan penjelasan, guru-guru menggunakan konsep pidato. Kamu bayangkan kalaulah guru-guru ni tak guna konsep pidato. Kamu rasa kamu akan faham ke? Boleh jadi kamu tak faham. Sama juga bila kamu sendiri nak sampaikan sesuatu kepada orang, kamu anggaplah kamu adalah guru ataupun kamu ni penyampai yang sedang menyampaikan sesuatu kepada orang lain. Jangan buat alai-balai. Jadi, adab lain sebagai pemidato ataupun penyampai adalah menggunakan bahasa yang jelas dan mudah difahami. Ini kerana pendengar adalah terdiri pada pelbagai latar belakang. Bila kita nak cakap, sebut dengan jelas. Sebut dengan jelas perkataan yang kita nak sebut dan sebagainya. Seterusnya, yang keempat, ketiga dah. Seterusnya yang keempat, menggunakan bahasa yang tidak menyinggung mana-mana pihak. Okey, itu adab seorang pemidato atau penyampai. Bila dia nak sampaikan sesuatu, dia bukan memerli sesiapa pun, tapi dia memberi nasihat dengan nasihat yang sangat baik. Dan dia dilarang sama sekali untuk menghina, mencaci, menjatuhkan maruah seseorang dan sebagainya. Termasuk dalam debat. Hati-hati. Dalam debat, banyak orang yang tersalah langkah dalam debat. Dia rasa debat tu adalah, kita dah debat, kita kena buat kau-kau lah. Tapi ingat, perkataan menghina, mencaci dan juga menjatuhkan maruah, ini dilarang sama sekali dalam Islam. Okay, jadi kena beradab. Seterusnya yang kelima, apa lagi adab dalam berpidato adalah mempelbagaikan nada suara untuk menarik minat pendengar dan mengelakkan mereka merasa bosan. Ni kamu cakap daripada mula Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu macam tu je daripada mula sampai habis.
menurut senarai adab ni, sebenarnya tu kurang beradab lah. Sebabnya, kita berada kat depan. Kita bukan menjadi orang yang duduk kat belakang, lepas tu bersembang, bukan. Kita menjadi orang yang diperhatikan. Jadi, bila kita diperhatikan, kita mesti menggunakan intonasi yang sesuai. Supaya sampai ilmu tu kepada audience ataupun pendengar-pendengar. Okay, seterusnya yang keenam. Menggunakan metodologi yang berbeza. Ini adab. Jadi kena belajar benda ni. Menggunakan metodologi. Apa maksud metodologi? Kaedah-kaedah yang berbeza dan ditentukan oleh beberapa faktor seperti bentuk pidato, tajuk dan pendengar. Okey. Yang ni dia detail sikit. Dia kata bentuk pidato seperti kuliah agama. Kita tengok sebab setiap bentuk pidato dia akan memberi kesan yang berbeza dan pendengar yang berbeza. Kuliah agama adalah berbeza metodologinya berbanding dengan ceramah. Metodologi bagi ceramah berkenaan ma'al hijrah, Maulidur Rasul adalah berbeza daripada metodologi bagi tajuk yang berkaitan dengan isu-isu semasa seperti rasuah, keruntuhan akhlak dan sebagainya. Selain itu, metodologi penyampaian pidato juga berbeza menurut latar belakang pendengar seperti pelajar dan pekerja. Okey, so saya nak tekankan kat sini Bila kita berhadapan dengan pendengar, kita akan berhadapan dengan pendengar yang pelbagai jenis. Kita kena tengok. Kalau contohnya kamu berpidato dekat sekolah, kamu boleh guna lawak kamu boleh guna lawak orang akan faham. Tapi contohnya kamu dipilih untuk menjadi wakil sekolah ke peringkat yang lebih tinggi. Tak boleh guna lawak yang sama. Jadi itu maksud dia. Metodologi mesti berbeza. Kaedah tu. Dia mesti lebih menggunakan, contohnya perumpamaan, kena menggunakan perumpamaan yang lebih dikenali oleh masyarakat. Tak boleh kamu guna perumpamaan yang kamu kat sekolah. Kurang sesuai. Dan yang ketujuh, isi pidato yang disampaikan, isi pidato yang menepati sasaran dan menepati sasaran, mengambil kira latar belakang pendengar seperti latar belakang pendidikan, persekitaran dan sebagainya. Jadi ni ada kaitan, nombor 7 ni dia ada kaitan rapat dengan yang nombor 6. Okey. Seterusnya yang ke-8. Memastikan penampilan diri yang bersesuaian dengan majlis. Ini basic je. Kemudian yang ke-9, terakhir mengakhiri pidato dengan memohon maaf kepada pendengar dan memohon ampun daripada Allah serta mengakhiri pidato dengan membaca tasbih kafarah. Mohon maaf kepada pendengar, mohon ampun kepada Allah. Yang ni benda-benda basic. Jadi, dalam menyampaikan sesuatu, kena akhiri dengan benda ni. Tak boleh. Hadza faqat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu bukan adab yang baik. Adab yang baik adalah astaghfikum. Contohnya, saya minta maaf. Fi kulli al-mughallatat. Contohnya, saya mohon maaf atas segala kesilapan. Jika ada salah, jika ada kekurangan, dan saya mohon ampun kepada Allah jika ada tersilap. Sekalipun dalam sekalipun dalam bentuk pidato dalam bentuk debat, kena minta maaf. Sebab kita tak tahu apa perkataan yang boleh menggores hati pendengar, ataupun kita tak tahu adakah semua yang kita laksanakan tu tak ada dosa langsung. Dia biasanya lagi banyak cakap lagi banyak dosa kan. Jadi kita mohon ampun pada Allah lah. Okey. Yang tadi tu adab pemidato. Sekarang ni kita pergi kepada adab pendengar pula. Okey. Adab sebagai seorang pendengar. Kamu jadi pemidato kan dekat sekolah. Dan kamu juga menjadi pendengar, betul tak? Jadi dalam menjadi pendengar, ada adab-adab yang perlu diperhatikan. Antaranya, yang pertama, memberi perhatian sepenuhnya. Kemudian membuat catatan. Ni kamu tengah dengar pidato Ustazah kan tentang adab pidato. Kamu kena buat benda ni. Bagi perhatian dan kena buat catatan. Buat catatan tak tu? Kalau kamu buat catatan, kamu beradab sebagai seorang pendengar pidato. Kalau kamu tak buat catatan, buatlah catatan sekarang.
Okey, seterusnya yang kedua, ni benda basic tau sebenarnya. Mencatat sesuatu adalah perkara yang paling basic dalam mendengar pelajaran ataupun pidato. Kalau kita tak mencatat, memang tak ada adab lah senang cakap. Memang kurang adab tu. Jadi, Ustazah dulu, Ustazah ingat lagi. Dekat sekolah, benda yang Ustazah takkan boleh hidup kalau Ustazah masuk kelas adalah pen dan kertas. Walaupun subjek tu adalah subjek yang waktu tu cikgu tu kata, okey sekarang ni kamu boleh buat kerja sendiri. Ustazah akan panggil ambil pen terus. Itu memang kebiasaan. Kami, Ustazah tak tahu kat tempat lain, tapi Ustazah dan kawan-kawan kami waktu tu memang macam tu. Dah biasa, memang akan pegang pen. Walaupun sampaikan Ustazah pernah kena marah dengan seorang cikgu sebab pegang pen. Cikgu tu dia tak suka pelajar menulis sambil dia mengajar. Masing-masing guru dia macam-macam cara lah. Dia tak suka pelajar menulis waktu dia mengajar. Jadi, tapi Ustazah dah terbiasa. Daripada tingkatan 1, daripada sekolah rendah lagi, Ustazah akan pegang pen. Pegang pensel dan catat segala macam benda yang keluar daripada mulut dia. Tapi sekali tu Ustazah kena marah. Bukan kat sekolah. Ustazah kena marah kat universiti. Dekat UIA dulu, ada seorang lecturer ni, dia memang pantang pelajar dia menulis sambil dia mengajar. Jadi waktu tu Ustazah dah terbiasa pegang. Ustazah pun terus tulis apa yang dia cakap. Memang sampai kena tepuk meja lah. Tapi bagi Ustazah benda tu macam agak unik lah. Tapi kita kena hormati lah bila ada guru yang tak mau, yang dia bagi tahu kata dia tak mau pelajar menulis, mungkin dia ada sebab-sebab tertentu. Tapi basic dalam belajar mesti kena menulis dan ada pen kat tangan. Siapa yang duk dengar tapi tak ada pen kat tangan tu kena muhasabah balik. Okey, Allah. Seterusnya yang ketiga, bersopan ketika mendengar pidato dari segi pakaian dan tingkah laku. Sekiranya pendengar tidak bersetuju dengan pandangan pemidato, jangan lakukan tindakan yang boleh mengganggu pidato beliau. Bagi dia habis dululah kalau tak setuju pun. Baru tanya kemudian. Okey. Kalau kita tengok kepentingan adab ketika berpidato dan mendengar pidato, yang pertama memberi tumpuan kepada pidato yang disampaikan. Yang kedua, dapat menyampaikan pidato dengan lebih berkesan dan menarik. Yang ketiga, mendorong untuk menyampaikan pidato lagi. Kamu bayangkanlah kalau contohnya kamu menyampaikan pidato, tiba-tiba ada orang tak salin pun apa yang kamu tulis. Ataupun ada orang yang dia terus orang panggil apa? Block apa yang kamu sampaikan. Terus kamu rasa down. Ataupun kamu rasa macam malas lah nak buat pidato ni. Orang buat tak tahu je, betul tak? Jadi itulah pentingnya adab. Adab ni memang boleh memberi kesan dalam kehidupan manusia. Okey. Tadi kalau kepada pemidato. Sekarang ni kepada pendengar pula. Kepada pendengar, yang pertama, pendengar tu sendiri dapat beri tumpuan. Kemudian dia dapat memahami. Dan yang paling penting, dia menghindar daripada salah faham. Paling penting ni. Dia menghindar daripada salah faham. Dan akan mendorong dia untuk mendengar lagi pidato. So, kalau dia tak bagi perhatian, memang dia tak rasalah nak tahu benda tu. Okey. Terus kita tengok hubungan adab-adab berpidato dengan keberkesanan dakwah. Jadi, apa yang Ustazah sampaikan daripada awal tadi, adab seorang pemidato, dia kena guna bahasa yang elok, dia kena ikut kesesuaian, semua ada kaitan dengan dakwah. Jadi, kita sebagai seorang yang akan berdakwah satu hari nanti, akan menyampaikan Islam dalam bentuk yang pelbagai, kita kena tengok betul-betul apakah adab-adab yang perlu kita hayati ni. Kalau tengok yang pertama, keberkesanan dakwah melalui pidato bergantung pada persediaan yang dibuat oleh pemidato. Persediaan yang dibuat oleh pemidato. Jadi yang pertama, kalaulah pemidato tu dia seorang yang beradab, dia akan bersedia, betul tak? Dia akan menyampaikan dalam bentuk yang sesuai. Jadi, yang pertama, persediaan yang dia perlu buat adalah berilmu pengetahuan luas. Dia kena banyak membaca. Dia kena banyak mendengar perbahasan-perbahasan yang baik. Jadi, pemidato atau pendakwah harus melengkapkan diri dengan pelbagai ilmu pengetahuan, tidak terhad dengan ilmu agama sahaja. Jangan rasa kita hafal hadis 40, lepas tu kita hafal Quran, kita dah boleh jadi pendakwah yang baik. Belum lagi. Nak jadi pendakwah yang baik juga, dia kena meliputi ilmu lain seperti ilmu psikologi, ilmu sosiologi, sains dan teknologi. Sudah teringatlah,
apa yang disampaikan dalam ni dia disebutkan dalam Syekh Yusuf Al-Qaradawi dalam dia punya buku yang dah dialih bahasa juga diadaptasi oleh Ustaz Hasrizal. Kalau kamu perasan ada satu buku tajuk dia Seni Berfikir. Seni Berfikir. Macam tu lah tajuk dia, saya tak ingat. Tapi buku tu sangat sangat penting bagi seorang anak muda macam kamu untuk jadi anak muda yang ada nilai dalam masyarakat. So, kita ni akan menjadi bernilai kalau kita berada dalam masyarakat dan menyampaikan dakwah di tengah-tengah masyarakat. Kalau kita duduk rumah, kita main game, lepas tu kita tak buat apa-apa, kita duduk saja tak memberi apa-apa manfaat, mungkin kita jadi anak muda yang tak bermanfaat lah. Okay, kemudian yang kedua, apa lagi persediaan yang perlu dibekalkan oleh para pemidato? Dia mesti mempunyai bahan yang mencukupi. Bahan apa ni? Kalau nak buat kek pun kena cukup bahan. Nak buat kek tak ada tepung boleh tak? Tak jadilah kek kamu. Nak buat kek tak ada gula contohnya. Tawak lah. Jadi, kena ada bahan yang cukup. Pemidato hendaklah buat persiapan dengan isi-isi penyampaian yang mencukupi bersesuaian dengan tajuk yang diberikan. Ini untuk memastikan fakta-fakta yang berkaitan dengan tajuk tersebut dapat disampaikan dengan sangat jelas. Jadi, kalau ada dalil yang berkaitan, kena hafal. Kalau ada fakta-fakta yang berkaitan, kena bawa fakta-fakta tu. Buktikan fakta-fakta tu. Dan perkara yang ketiga yang bagi Ustazah sebenarnya paling penting lah untuk menjadi bekal kepada seorang pemidato adalah ikhlas. Ni bukan benda main-main lah ikhlas ni. Ikhlas ni adalah satu benda yang sangat-sangat penting. Even sekarang ni, kamu tengah dengar apa yang Ustazah sampaikan ni pun, kamu perlu ikhlas. Kalau tak ikhlas, sia-sia. Kalau ikhlas, kita bawa benda ni sampai ke akhirat insyaAllah. Jadi pemidato wajib punya niat ikhlas kepada Allah, bukan untuk mendapatkan kekayaan atau kesenangan dunia. Bukan sebab kita nak menang, bukan sebab kita nak dikenali, tapi sebab kerana Allah semata-mata. Kalau tiba-tiba kita buat contohnya IG live, kita buat kerana Allah. Tiba-tiba terfamous. Yang tu bukan salah kita. Yang penting kita dah ikhlas. Tapi kalau kita buat dengan tujuan nak famous, buat IG live, kau tu kamu pembuat, okey, tazkirah hari ni berkenaan dengan apa-apa. Tiba-tiba kamu terfamous. Bila dah terfamous tu, tanpa ikhlas senang je kamu akan jatuh. Percayalah cakap Ustazah. Itu satu perkara. Okey. Habis. Jadi penghayatan, sentiasa berani berpidato, sentiasa menggunakan kata-kata yang sopan ketika berbicara, sentiasa beradab ketika berpidato. Jadi, tak boleh ni. Nanti kamu tolong jawab soalan dalam penilaian yang Ustazah sediakan. Macam biasa, setiap kali beradab ni, Ustazah akan sediakan penilaian. Tolong jawab. Dan Ustazah akan sediakan lebih sikit kali ni soalan kebat. Ada 2 soalan. Okey, itu sahaja. Assalamualaikum.